Menjawab Ustaz Iqbal, isu Saidina Omar menyoal malaikat oleh tim Sidang Kalam. Bacaan panjang, siapkan kopi dulu. 15 kali Iqbal gagal teruk dalam memahami nas dan asas takhrij. Berikutan kekeliruan yang diakibatkan oleh komen Ustaz Iqbal mengenai malaikat munkar dan nakir yang kononnya disoal oleh Saidina Omar Al-Khattab. Sidang Kalam ingin membuat sedikit komentar. Sebelum itu, kami dapati Ustaz Iqbal gagal memahami masalah dalam 15 tempat. Ringkasnya, pertama, Ustaz Iqbal salah sangka bahawa Muhib At-Tabari meriwayatkan kisah Omar menyoal munkar nakir dalam kitab Riyadh An-Nadhirah. Kedua, Iqbal Zain mengabaikan ulasan lanjut oleh Muhib At-Tabari sendiri mengenai kisah tersebut. Ketiga, Ustaz Iqbal gopoh dalam menyangka semua nukilan Muhib At-Tabari dalam Riyadh An-Nadhirah mempunyai sanad dan berstatus makbul. Keempat, Ustaz Iqbal tidak memahami kisah Omar dan membuat kesimpulan yang jauh tersasar. Kelima, Ustaz Iqbal tidak menyedari kontradiksi dalam kisah Omar dengan riwayat lain. Keenam, Ustaz Iqbal bertaklid buta terhadap riwayat terpencil dan menganggapnya pendapat ulama muktabar. Ketujuh, Ustaz Iqbal sendiri tidak mengetahui status kisah Omar di sisi ulama yang menyebutnya dalam kitab-kitab mereka. Kelapan, Ustaz Iqbal secara tidak sengaja telah menjatuhkan kredibiliti para muhaddisin apabila menerima sebuah kisah yang terpencil, kabur dan bercanggah. Kesembilan, Ustaz Iqbal menguatkan kisah yang tiada sanad dengan hadis sahih yang tidak wujud. 10. Ustaz Iqbal menyangka hadis yang tiada sanad boleh menjadi hujah. 11. Ustaz Iqbal bermudah-mudahan menerima hadis yang tiada sanad dan berkeras jika ada yang menolaknya. 12. Ustaz Iqbal bertaklid buta dengan nukilan Muhib At-Tabari atas dasar beliau thiqah. 13. Ustaz Iqbal salah faham dan gagal memahami interaksi ulama dengan kisah Omar seperti Al-Qurtubi, Abu Nuaim As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Zakaria Al-Kandalawi dan membuat dakwaan berlebihan mengenai mereka. 14. Ustaz Iqbal malas membuat rujukan silang hingga tidak menyedari bahawa kisah tersebut tidak pernah wujud dalam Musnad Omar yang ditulis sekian ramai ulama hadis. 15. Ustaz Iqbal mempunyai sikap Hatibul Lail dan dinasihatkan agar berguru semula agar kesilapan-kesilapan ini tidak berulang. Huraian lanjut. Pertama, Ustaz Iqbal salah sangka bahawa Muhib At-Tabari meriwayatkan kisah Omar menyoal munkar nakir dalam kitab Ar-Riyadh An-Nadhirah. Pada awalnya, Ustaz Iqbal menulis bahawa kisah Omar menyoal munkar nakir itu diriwayatkan oleh seorang ulama salaf, iaitu Imam At-Tabari yang wafat pada 310 Hijrah. Walhal, jika beliau membaca betul-betul kulit buku Ar-Riyadh An-Nadhirah, pasti beliau sedar bahawa penulisnya adalah Muhibuddin At-Tabari, aka Al-Muhib At-Tabari, wafat pada penghujung abad ke-7 Hijriah, iaitu 694 Hijrah. Jarak masa antara Imam At-Tabari, penulis tafsir Jami' Al-Bayan, dan Al-Muhib At-Tabari adalah sebanyak 385 tahun. Ini menunjukkan sikap tergopoh gapah pada diri beliau yang sering kami jumpai. Dengan mengaitkannya dengan ulama salaf, beliau berharap agar kisah tersebut dianggap lebih kuat dan mudah diterima pembaca. Padahal, sama ada ia diriwayatkan oleh ulama salaf atau khalaf, bukanlah kayu ukur yang jitu sama sekali. Ramai pemalsu hadis hidup di zaman salaf dan di zaman khalaf lebih ramai lagi. Tetapi yang lebih parah apabila beliau mengatakan, Ustaz Iqbal berkata, sesungguhnya bahagian hadis Saidina Omar menyoal malaikat telah diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Imam Muhibuddin At-Tabari, yang mana beliau meriwayatkannya dalam kitab berjudul Ar-Riyadh An-Nadhirah fi Manaqib Al-Asharah. 2 kali dia sebut riwayat. Walhal, Muhib At-Tabari sesekali tidak meriwayatkan kisah tersebut. Sebaliknya, beliau hanya menyebutnya sahaja.
Hatta seorang beginner dalam pengajian hadis akan dapat mengecam perbezaan antara rawa dan zakara. Yang mana kalimah yang pertama iaitu rawa menunjukkan sesuatu matan dinukil dengan sanad yang penuh. Manakala yang kedua iaitu zakara sekadar nukilan sekunder tanpa sanad. Menyebut kisah ini diriwayatkan oleh Al-Muhib At-Tabari dalam Ar-Riyad An-Nadirah samalah seperti orang yang menyebut lafaz ini diriwayatkan oleh An-Nawawi dalam Al-Arba'in dan Riyad As-Salihin contohnya. Terlalu noob untuk sosok hebat seperti Ustaz Iqbal menggunakan lafaz ini. Ini satu kepelikan bagi seorang agamawan yang belajar hadis tinggi-tinggi dan rajin menulis mengenai hadis. Bahkan beliau menyenaraikan nama guru-guru di pelbagai pusat pengajian. Apabila perkara sebegini basic pun beliau gagal faham. Kedua, Ustaz Iqbal mengabaikan ulasan lanjut oleh Muhib At-Tabari sendiri mengenai kisah tersebut. Kemusykilan bertambah apabila Ustaz Iqbal semacam sengaja meninggalkan komentar penulis kitab Ar-Riyad An-Nadirah yang beliau jadikan sebagai riwayat sandaran utama. Kharrajahu Abdul Wahid ibn Muhammad ibn Ali Al-Maqdisi fi kitabih At-Tafsir. وخرج الحافظ أبو عبد الله القاسم الثقفي عن جابر من أوله إلى ذكر السؤال وقال عمر يا رسول الله أية حال أنا يومئذ قال على حالك قال إذن أكفيكهما ولم يذكر ما بعده. وخرج سعيد بن منصور مع أنه ولفظه حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علوان بن علقمة قال حدثني أصحابنا قالوا قال رسول الله لعمر كيف بك إذا جاءك منكر ونكير يسألانك صوتهما مثل الرعد القاصف وأبصارهما مثل البرق الخاطف يطآن في أشعارهما ويبحثان بأنيابهما فقال يا رسول الله أنبعث على ما متنا عليه قال نعم إن شاء الله تعالى فقال إذن أكفيكهما. Ini menunjukkan yang Al-Muhib At-Tabari memberi beberapa petunjuk terkait kisah Omar menyoal munkar nakir yang Ustaz Iqbal canang-canangkan itu. Pertama, matan hadis Nabi disertai kisah Omar menyoal malaikat diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Abdul Wahid bin Muhammad ibn Ali Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 486 Hijriah. Menurut Muhib At-Tabari, beliau meriwayatkannya dalam sebuah kitab berjudul At-Tafsir. Adakah Ustaz Iqbal menyemak sumber premier yang disebutkan oleh Muhib At-Tabari ini? Sudah pasti beliau tidak menyemak. Dan mungkin sebab itulah Ustaz Iqbal tidak menyebut sepatah pun mengenai komentar Muhib At-Tabari. Kami yakin beliau tidak menyemak kerana kitab At-Tafsir ini tidak dijumpai pada zaman ini. Bahkan kami tidak menjumpai judul At-Tafsir dalam senarai karya-karya Abdul Wahid Al-Maqdisi. Rujuk Siyar Alamin Nubala oleh Al-Zahabi, Al-Maqsad Al-Arsyad oleh Ibn Muflih, At-Taj Al-Mukallal oleh Muhammad Siddiq Khan dan Al-A'lam oleh Az-Zirikli. Rujukan kepada sumber moden seperti Kashfuz Zunun oleh Haji Khalifah dan Mu'jam Al-Muallifin oleh Omar Ridha Kahalah juga tidak menunjukkan wujudnya kitab At-Tafsir karya Abdul Wahid Al-Maqdisi. Sebaliknya beliau mempunyai sebuah kitab dalam usul fiqh berjudul At-Tabsirah. Sudah ditahqiq dan dicetak. Dan hadis Nabi disertai kisah Omar menyoal malaikat ini juga tidak wujud dalam kitab berkenaan. Kesilapan Muhib At-Tabari ketika melakukan takhrij dalam kitabnya Ar-Riyad ini bukanlah suatu yang mengejutkan. Hatta muhaqqiq kitab Ar-Riyad An-Nadirah sendiri yang bernama Syekh Dr. Isa bin Abdillah Al-Himyari menyedari betapa kitab tersebut mengandungi kesilapan takhrij dan metod nukilan yang tidak konsisten. Jika Ustaz Iqbal rajinkan diri membaca muqaddimah Muhib At-Tabari sendiri, pasti dia sedar bahawa Al-Muhib At-Tabari tidak menyenaraikan kitab At-Tafsir dalam senarai rujukan. Lebih menarik, Dr. Isa Al-Himyari tidak memasukkan judul At-Tafsir karya Abdul Wahid Al-Maqdisi yang menjadi sumber kisah Omar menyoal malaikat dalam mana-mana senarai mawarid atau sumber rujukan Al-Muhib dalam kitab tersebut, baik yang dijumpai dan yang tidak dijumpai.
Rujuk cetakan Darul Gharb Al-Islami tahun 1996. Kedua, Muhib At-Tabari membawa riwayat Al-Qasim bin Al-Fadl Al-Thaqafi, wafat pada tahun 489 Hijrah. Namun, beliau memberi ingatan bahawa riwayat ini tidak mengandungi kisah Omar menyoal malaikat. Walam yadhkur ma ba'dahu. Maka ini merupakan satu isyarat penting mengenai keabsahan kisah tersebut. Rujuk Al-Arba'in karya Al-Thaqafi. Lebih daripada itu, Muhib At-Tabari membawakan riwayat Sa'id bin Mansur yang lebih senior, wafat pada tahun 227 Hijrah, dengan sanad penuh, namun sekali lagi beliau memberi ingatan bahawa riwayat Sa'id terhenti pada kata-kata Omar, idzan akfikahuma. Justru Al-Muhib memberi petunjuk betapa ziyadah melibatkan Omar menyoal munkar nakir itu amat syadz sekali, berlawanan dengan riwayat-riwayat yang lebih awal, mantap dan masyhur. Jadi, apakah mesej yang Muhib At-Tabari cuba bawa dengan tidak menyenaraikan At-Tafsir sebagai sumber rujukan di mukadimah kitab? Kedua, mendahulukan riwayat Bifihil Hajar yang lebih kuat walaupun tak sampai darjat sahih dan tidak mengandungi kisah Omar menyoal malaikat. Ketiga, kemudian membawakan riwayat lain yang bersambung dengan kisah Omar, lalu mengakhirinya dengan tanbih bahawa terdapat riwayat lain yang tidak menyebut kisah tersebut. Ustaz Iqbal tak dapat baca lagi kah makna semua ini? Jelas di situ pengarang kitab memberi isyarat keraguan mengenai kisah tersebut. Ketiga, kitab-kitab seperti At-Tafsir, Al-Arba'in, Al-Thaqafiyah, apatah lagi Ar-Riyad An-Nadirah, bukanlah kitab yang sesuai dijadikan sumber takhrij riwayat. At-Tafsir karya Abdul Wahid Al-Maqdisi dikarang pada kurun ke-5 Hijriah. Al-Arba'in Al-Thaqafiyah juga dikarang pada kurun ke-5 Hijriah. Manakala Ar-Riyad An-Nadirah pula karya seorang ulama pada kurun ke-7 Hijrah. Ini jauh melepas era tadwin yang berakhir pada kurun ke-3 Hijrah. Apatah lagi kitab Ar-Riyad An-Nadirah yang dijadikan sumber utama itu tidak ditulis dalam format musnad atau bersanad seperti kitab-kitab hadis lain, menjadikannya sebagai sumber rujukan takhrij untuk kisah tersebut merupakan suatu alamat kejahilan Ustaz Iqbal mengenai asas takhrij riwayat. Bahkan dengan menyebut Ar-Riyad An-Nadirah sebagai sumber takhrij membuka lebih banyak ruang syak wasangka mengenai keabsahan riwayat tersebut. Pengabaian yang dilakukan Ustaz Iqbal tidak sewajarnya dilakukan, apatah lagi bila berbicara mengenai perkara ganjil yang tiba-tiba riwayatnya terpacul dalam kitab bukan musnad pada kurun ke-7 Hijriah, mengikut takhrij Ustaz Iqbal sendiri. Kesimpulannya, Al-Muhib At-Tabari tidak pernah meriwayatkan kisah tersebut, bahkan sekadar menyebutnya sahaja, dan beliau membawa dua riwayat tambahan yang tidak mengandungi kisah tersebut sebagai isyarat bahawa kisah tersebut merupakan khabar yang syadz, barangkali berpunca daripada sebuah kitab misteri berjudul At-Tafsir yang dikatakan karya Abdul Wahid Al-Maqdisi. Ketiga, Ustaz Iqbal gopoh dalam menyangka semua nukilan Al-Muhib At-Tabari dalam Ar-Riyad An-Nadirah mempunyai sanad yang berstatus makbul. Ustaz Iqbal mendakwa pada bahagian mukaddimah kitab ini, Imam At-Tabari sendiri menjelaskan bahawa semua riwayat yang termuat di dalamnya adalah bersanad dari sumber yang terpercaya yang beliau sendiri menerima periwayatannya. Ini menunjukkan penilaian Imam At-Tabari terhadap hadis tersebut adalah makbul di sisi beliau untuk genre manaqib yang sedang beliau tulis. Ini pemerhatian yang kurang cermat dan gopoh. Yang dimaksudkan oleh Al-Muhib At-Tabari ialah wa ana muthbitu asma' al-usul al-mukharraj minha wal ma'khudh anha min mu'allafin kabirin aw juz'in saghir wa aktharuha marwiyyun lana bal kulluha illa ma taraktu al-khatta bil humrati alayh wa innama lam nusnidha lil ma'na alladhi asharna ilaih. Yakni yang dimaksudkan ialah beliau mempunyai sanad kitab-kitab yang beliau rujuk. Bukannya semua kitab-kitab tersebut isi kandungannya bersanad. Jika Ustaz Iqbal rajin sedikit membaca judul-judul kitab yang dirujuk oleh Muhib At-Tabari, pasti dia akan sedar bahawa banyak kitab-kitab yang kandungannya tidak bersanad seperti Sifatus Safwah oleh Ibn Jauzi,
Al-Jam' Bain As-Sahihain oleh Al-Humaidi, Al-Masabih oleh Al-Baghawi, Syarh Al-Mushkil oleh Ibn Al-Jawzi, Nihayatul Gharib oleh Ibn Al-Athir dan lain-lain. Kegopohan Ustaz Iqbal untuk mengatakan semua riwayat yang termuat di dalamnya adalah bersanad dari sumber yang terpercaya hanyalah sekadar untuk menutup lompong yang ada pada sebahagian riwayat dalam Ar-Riyadh An-Nadhirah, termasuklah kisah Omar menyoal Munkar Nakir. Al-Muhib At-Tabari selaku ahli hadis pasti mengerti jika beliau mendakwa demikian, yakni semua riwayat yang termuat di dalam kitab-kitab rujukan adalah bersanad, ia menjadi suatu dakwaan yang jauh dari realiti dan suatu cubaan tadlis yang rapuh dan gagal. Beliau sekadar ingin mengatakan semua kitab-kitab ini beliau mempunyai sanad periwayatan yang sampai kepada penulisnya. Itu sahaja. Again, tolong bezakan sanad riwayat dalam kitab dengan sanad periwayatan kitab itu sendiri. Dua perkara berlainan. Harap Ustaz Iqbal ambil maklum. Kemudian pada sisi kemakbulan riwayat-riwayat dalam kitab Ar-Riyadh An-Nadhirah, Ustaz Iqbal sekali lagi tergesa-gesa membuat kesimpulan simplistik dan idiotik bahawa ini menunjukkan penilaian Imam At-Tabari terhadap hadis tersebut adalah makbul di sisi beliau untuk genre manaqib yang sedang beliau tulis. Sedangkan dalam kes Omar menyoal Munkar Nakir, Al-Muhib At-Tabari sendiri memberi ta'qib yang memberi isyarat jelas bahawa kisah tersebut bercanggah dengan pelbagai riwayat lain. Bahkan beliau menyebut judul sebuah kitab hadis abad ke-5 Hijriah sebagai sumber takhrij utama. Pengkaji hadis akan dapat membaca isyarat yang beliau tinggalkan. Apatah lagi sememangnya manhaj beliau dalam kitab Ar-Riyadh adalah tidak menyebut status hadis secara am. Di sini Ustaz Iqbal didapati berperangai seperti seorang siswa tahun 1 yang langsung tidak memberi perhatian dalam kelas untuk subjek takhrij. Hanya kelihatan ingin copy-paste dan publish di Facebook selaju mungkin. Keempat, Ustaz Iqbal tidak memahami kisah Omar dan membuat kesimpulan yang jauh tersasar. Seperti yang Ustaz Iqbal sendiri terjemahkan, kisahnya seperti berikut. Baginda SAW bersabda, "Demi zat yang mengutus aku dengan kebenaran sebagai Nabi, Jibril telah memberitahuku bahawa mereka akan datang kepadamu dan kamu akan berkata, Tuhanku adalah Allah. Lalu siapakah Tuhan kalian? Dan Muhammad adalah Nabiku. Siapakah Nabi kalian? Dan Islam adalah agamaku. Maka apakah agama kalian? Kedua-dua malaikat berkata, sungguh hairan kami. Sungguh hairan. Kami tak tahu sama ada kami yang sebenarnya diutus kepada kamu atau adakah kamu yang diutus kepada kami. Jika diperhatikan lebih teliti, matan kisah yang palsu ini mengisbatkan bahawa Saidina Omar sebenarnya tidak terlepas daripada soalan Munkar Nakir. Bahkan beliau selaku seorang mukmin pasti akan menjawab soalan-soalan tersebut dengan cemerlang. Ini dapat dilihat pada lafaz riwayat yang sama, yas'alana ar-rajula an rabbihi wa an nabiyhi wa an dinih. Lalu dijawab oleh Omar, fasa'akfikahuma ya Rasulullah. Yakni Omar tetap akan menjawab soalan Munkar Nakir. Jelas kisah ini mendatangkan cerita tambahan yang menyatakan Saidina Omar menyoal dua malaikat tersebut setelah beliau sendiri menjawab soalan tersebut. Ustaz Iqbal sendiri menterjemahkan, Tuhanku adalah Allah. Lalu siapakah Tuhan kalian? Dan Muhammad adalah Nabiku. Siapakah Nabi kalian? Dan Islam adalah agamaku. Maka apakah agama kalian? Kalimah Tuhanku adalah Allah. Muhammad adalah Nabiku. Islam adalah agamaku. Semuanya merupakan jawapan standard kepada soalan standard malaikat Munkar Nakir yang telah maklum oleh semua. Iaitu, siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Apakah agamamu? Bahkan malaikat yang disoal itu bukannya menjawab satu persatu soalan Saidina Omar mengikut kisah palsu ini. Sebaliknya sekadar hanya berkata, sungguh hairan, kami tak tahu sama ada kami yang sebenarnya diutus kepada kamu atau adakah kamu yang diutus kepada kami. Ini berbeza dengan komen Ustaz Iqbal sendiri. Ustaz Iqbal berkata, bukan semua manusia disoal oleh malaikat kerana ada manusia yang menyoal malaikat.
Ini memberi gambaran ada manusia yang tidak disoal langsung, bahkan menjadi penyoal kepada malaikat. Dan malaikat pula yang menjawab. Walhal lafaz kisah Omar yang dijaja oleh Ustaz Iqbal itu sendiri bercanggah dengan kesimpulan dalam komen Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal perlu cari dan gali riwayat palsu yang lain untuk buktikan malaikat Munkar Nakir langsung tidak menyoal Omar, malah menjawab soalan Sayyidina Omar. Bolehkah? Ini agar riwayat tersebut selari dengan komen Ustaz Iqbal sendiri. Bukan semua manusia disoal oleh malaikat. Kelima, Ustaz Iqbal Zain tidak menyedari kontradiksi dalam kisah Omar dengan riwayat lain. Mengulas mengenai riwayat pertama yang disebut oleh Muhib At-Tabari, Ustaz Iqbal berkata, dalam bahasa Arab, maksud akan terisi dalam mulutnya dengan batu, bifihil hajar, adalah kinayah kepada seseorang yang akan memberi kenyataan yang akan menyenyapkan atau mendiamkan si penyoal. Baik, di sini saja kita sudah boleh nampak betapa kisah palsu Omar menyoal Munkar Nakir bercanggah dengan hadis yang lebih baik di atas. Riwayat Ahmad dalam Musnad, Ibn Hibban dalam Sahihnya dan lain-lain. Kisah palsu tersebut menyatakan dua malaikat yang disoal oleh Omar tidaklah senyap, terdiam atau tergamam dengan soalan tersebut. Sebaliknya mereka melahirkan rasa takjub, wa ajabah, disusuli pertanyaan, kami tak tahu sama ada kami yang sebenarnya diutus kepada kamu atau adakah kamu yang diutus kepada kami. Jadi, apakah pendirian Ustaz Iqbal dalam hal tanaqud atau kontradiksi ini? Satu sumber kata malaikat terdiam umpama mulutnya penuh batu. Satu lagi kata, malaikat takjub dan bertanya-tanya. Terlalu obvious, Ustaz Iqbal tidak menguasai hujah yang dia bawa sendiri. Asalkan nukil, asalkan jawab, asalkan komen. Biarlah bercanggah, asalkan diri sendiri puas hati. Selagi boleh, takalluf hingga habis huruf. Keenam, Ustaz Iqbal Zain bertaklid buta terhadap riwayat terpencil dan menganggapnya pendapat ulama muktabar. Jika Ustaz Iqbal beranggapan dia boleh menumpang dan bertenggek pada kitab Ar-Riyad An-Nadirah karya Muhib At-Tabari, bukan At-Tabari zaman salaf tu ya, saja ingatkan takut lupa macam Ustaz Iqbal, maka anggapan beliau meleset sama sekali. Al-Muhib At-Tabari meninggalkan isyarat yang cukup dan padu mengenai kisah Omar menyoal malaikat. Setelah menyebut, bukan meriwayatkan menyebut. Setelah menyebut riwayat yang disertai kisah Omar tersebut, beliau membawakan riwayat-riwayat lain untuk perbandingan. Dan riwayat-riwayat tersebut tidak mengandungi kisah yang pelik itu. Ustaz Iqbal selaku graduan daurah hadis tidak seharusnya bertaklid buta kepada kitab-kitab sebegini. Jika beliau betul-betul memanfaatkan silibus hadis semasa di pengajian tinggi, pasti beliau akan melakukan rujukan silang dan perbandingan dengan sumber-sumber lain. Adakah Ustaz Iqbal terlalu cuai untuk menyedari yang dialog Rasulullah dan Sayyidina Omar mengenai Munkar Nakir itu banyak diriwayatkan secara mursal dan marfu' dalam sumber-sumber yang lebih awal daripada kitab Ar-Riyad An-Nadirah, dan semuanya tidak menyebut kisah Omar menyoal malaikat, barang sepatah huruf pun. Kami mempersilakan Ustaz Iqbal agar menyemak sumber-sumber di bawah. Al-Musannaf oleh Abdul Razak, Al-Qubur oleh Ibn Abi Dunya, Al-Ba'ath oleh Ibn Abi Daud, Al-Syari'ah oleh Al-Ajurri, Ithbat Azab Al-Qabr dan Al-I'tiqad oleh Al-Bayhaqi, dan banyak lagi. Adakah Ustaz Iqbal gagal untuk mengerti betapa lafaz dalam kitab Riyad An-Nadirah yang dikarang pada kurun ke-7 Hijriah bercanggah dengan sekian banyak riwayat yang telah mantap sejak abad ke-3 Hijrah, dan ini suatu qarinah bahawa terdapat unsur palsu dan rekaan pada lafaz yang ada dalam Ar-Riyad An-Nadirah itu sendiri. Malah pengarangnya Al-Muhib At-Tabari tidak terkecuali memberi isyarat yang sama. Ini bukan soal ulama keluar dari kocek sendiri atau ulama reka hadis sesuka hati. Sebaliknya soal integriti dan disiplin apabila berhadapan dengan karya ulama yang tak pernah menganggap diri dan karya mereka maksum dan tidak boleh dikritik.
Ustaz Iqbal yang belajar hadis sepatutnya tidak mengajukan fallacy kebudak-budakan ini. Iqbal berkata, menggambarkan seolah-olah para ulama muktabar bahawa keluar dari kocek beliau sendiri secara sesuka hati untuk memasukkan bahagian tersebut dalam kitab mereka. Telah jelas bahawa isunya satu lawan ramai, syadz lawan masyhur. Boleh sahaja situasi ini terhasil akibat kesilapan, honest mistake, dan bukan penipuan sesiapa. Ustaz Iqbal tak perlu berdrama keterlaluan. Hatta ulama yang menukil pun menukil dengan amanah dan ingatan bahawa kisah Omar menyoal malaikat itu dikesan dalam satu sumber sahaja, iaitu kitab At-Tafsir karya Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang kewujudannya tidak dapat dikesan baik secara fizikal atau nukilan sekunder dalam isu selain kisah Omar ini. Sepatutnya Ustaz Iqbal bertanya, adakah para muhaddisin sejak abad ketiga hingga ke-7 Hijrah semuanya cuai dan gagal meriwayatkan dialog Rasulullah dengan Sayyidina Omar mengenai mungkar nakir secara lengkap, hingga mengakibatkan kisah Omar menyoal malaikat itu pupus dan hilang berkurun-kurun lamanya dan hanya muncul pada abad ke-5 Hijrah, yakni dalam At-Tafsir, kalaupun kitab ini wujud. Kemudian hilang dan muncul kembali pada abad ke-7 Hijrah dalam Ar-Riyadh An-Nadirah oleh Al-Muhib At-Tabari. Mengapa dalam sebanyak-banyak kitab hadis sanad lengkap kisah ini hanya wujud dalam kitab At-Tafsir yang dikarang pada abad ke-5 Hijrah dan sudah tidak wujud lagi pada hari ini? Adakah kisah Omar ini umpama biskut Chips More? Now you see it, now you don't. Ketujuh, Ustaz Iqbal sendiri tidak mengetahui status kisah Omar di sisi ulama yang menyebutnya dalam kitab-kitab mereka. Ustaz Iqbal juga memberi komen, kata beliau, adakah UND menyangka bahawa ulama muktabar tidak mengetahui mengenai status hadis tersebut? Soalannya, adakah Ustaz Iqbal pula tahu status hadis tersebut di sisi mereka? Jumhur muhaddisin meriwayatkan dialog Rasulullah dengan Sayyidina Omar tanpa kisah Omar menyoal malaikat. Untuk mengabsahkan kisah tersebut, Ustaz Iqbal cuba berbentengkan kitab Ar-Riyadh An-Nadirah karya Al-Muhib At-Tabari. Manakala Al-Muhib At-Tabari pula bersandarkan kitab At-Tafsir karya Abdul Wahid Al-Maqdisi yang pupus atau belum dijumpai atau memang tak wujud. Adakah berbekalkan satu nama penulis yang hidup pada abad ke-5 Hijrah, Ustaz Iqbal dengan sewenang-wenang ingin menisbahkan riwayat tersebut kepada ulama muktabar? Bolehkah Ustaz Iqbal menunjukkan apakah status kisah tersebut di sisi Al-Muhib At-Tabari dan Abdul Wahid Al-Maqdisi? Bahkan, adakah Ustaz Iqbal tahu apa status kisah tersebut di sisi ulama yang menyebutnya dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Qurtubi dan As-Suyuti? Adakah mereka mensahihkan, menghasankan, mendaifkan atau bagaimana? Kelapan, Ustaz Iqbal secara tidak sengaja telah menjatuhkan kredibiliti para muhaddisin apabila menerima sebuah kisah yang terpencil, kabur dan bercanggah. Iqbal bertanya, adakah UND menyangka bahawa ulama muktabar sengaja ingin mereka-reka penambahan tanpa ada sandaran yang mana hal itu dapat menjatuhkan kredibiliti mereka sebagai muhaddisin? Padahal Ustaz Iqbal yang menjatuhkan kredibiliti para muhaddisin hingga tergamak membakul sampahkan segala usul dan kaedah yang disusun untuk menyaring hadis. Muhaddisin tidak akan sesekali berpuas hati dengan sekadar satu dua nukilan kabur yang berkualiti rendah. Usahlah kerana satu dakwaan bahawa ada riwayat dalam kitab At-Tafsir oleh Abdul Wahid Al-Maqdisi, Ustaz Iqbal ingin mengenepikan riwayat-riwayat yang lebih kuat dan wujud di hadapan mata. Lebih mudah untuk mengatakan seorang Abdul Wahid Al-Maqdisi pada abad ke-5 Hijriah tersilap dan jumhur muhaddisin sejak abad era Tadwin betul. Kalau Ustaz Iqbal betul-betul ikuti daurah hadis di madrasah dahulu, pasti Ustaz Iqbal akan teringat huraian para syuyukh mengenai hadis daif yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Antara tujuan hadis daif diriwayatkan ialah libayani ilalih, yakni agar pembaca mengetahui punca kedaifannya, sama ada pada sanad atau matan. Kita tak boleh hentam kromo
dan buat kesimpulan separuh masak bahawa semua hadis yang dijumpai dalam kitab boleh diamalkan. Jika demikian, sudah syaratnya untuk hadis daif, apatah lagi yang palsu. Namun, gaya pemahaman Ustaz Iqbal nampaknya terlalu amatur hingga tidak dapat menerima hakikat bahawa tidak semestinya sesuatu hadis diriwayatkan oleh ulama, maka mereka dianggap menerima, mensahihkan dan menjadikannya hujah. Jika Ustaz Iqbal baca dari awal sampai akhir kitab Riyadh An-Nadhirah yang beliau canangkan itu, pasti dia jumpa banyak hadis palsu. Adakah kita kena telan bulat-bulat hadis palsu semata-mata kerana Muhib At-Tabari seorang? 9. Ustaz Iqbal menguatkan kisah yang tiada sanad dengan hadis sahih yang tidak wujud. Ustaz Iqbal sambil lewa bertanya, kata Ustaz Iqbal, adakah para ulama muktabar tidak mengetahui ada riwayat yang sahih yang kefahamannya menyokong kepada riwayat Sayyidina Umar menyoal malaikat? Kalau ada riwayat yang sahih, sudah pasti Ustaz Iqbal tak kelapak menyebut-nyebut kisah dalam kitab Riyadh An-Nadhirah itu. Kalau ada, bawakan saja. Kalau betul ada riwayat yang sahih, bawakan sanad, matan dan hukum muhaddis ke atasnya. Kalau betul sahih, Al-Muhib At-Tabari tak perlu sebut percanggahan kisah tersebut dengan riwayat-riwayat lain seperti riwayat Sa'id bin Mansur. Riwayat yang diterima, walaupun tak semestinya sahih, menyebut jelas bahawa Sayyidina Umar akan mengharungi soalan munkar nakir dengan jayanya. Setakat itu saja. Cerita menyoal munkar nakir ini dah masuk bab lain. Melainkan Ustaz Iqbal beriktikad wujudnya hadis Nabi yang sahih tapi sanadnya sudah hilang di dunia ini. Kalau tahap macam tu, kami minta diri dululah. 10. Ustaz Iqbal menyangka hadis yang tiada sanad boleh menjadi hujah. Kalau Ustaz Iqbal berkeyakinan bahawa hadis Nabi marfu' yang tiada sanad dan muncul di zaman terkemudian itu boleh diterima selagi tiada ulama yang kritik, maka mudahlah kerja pemalsu hadis pada hari ini. Mereka hanya perlu cipta satu hadis marfu' yang palsu dan dakwa ia sahih kerana pada tahun 2022 ini dan tunggu hingga muncul pakar hadis yang mengkritik. Selagi tiada yang mengkritik, anggap saja sahih. Lebih enak kalau ada yang mengerjakan hadis palsu itu, golongan yang memakai jubah, ridak dan na'al. Contoh terdekat, bila seorang ustaz di pantai timur mendakwa wujudnya hadis umur Rasulullah berpuluh ribu tahun diriwayatkan oleh Al-Bukhari kononnya. Seperti yang beliau screenshot daripada kitab Sirah Halabiyah. Atau seperti seorang pensyarah universiti yang menukil asar palsu Sayyidina Ali yang mengkafirkan kelompok Mujassimah dengan dalil sebuah kitab Najm Al-Muhtadi. Rupa-rupanya ia adalah riwayat dalam kitab Ibadiyah. Atau sebuah jabatan mufti yang menukilkan qaul Ja'far As-Sadiq mengenai keharusan zikir sebagai nama Allah, walaupun sabit ia riwayat dusta dari kitab-kitab Syiah. Atau sebuah artikel di sebuah jurnal akademik yang cuba menyokong hadis palsu kuntu kanzan makhfiyan dengan alasan dangkal ia disebut dalam Futuhat Makkiyah. Atau dan banyak lagi. Kalau sebuah hadis Nabi wujud tanpa sanad, ia dengan sendirinya tertolak. Tak perlu muhadis untuk menyatakan ia palsu atau apa. Bila bicara mengenai Nabi, no sanad, no talk. Kalau tidak, semua orang boleh dakwa semua benda, maka runtuhlah agama. Jadi bagaimana seorang yang mengaji hadis seperti Ustaz Iqbal boleh mengatakan, kata Ustaz Iqbal, tiada siapa yang pernah mengkritik para ulama muktabar tersebut kerana menjadikan hadis yang tiada sanad sebagai hujah dalam hal ihwal kubur. Seolah-olah di sisi Ustaz Iqbal, hadis yang tiada sanad masih boleh diterima sebagai hujah dalam hal ihwal kubur. Tahukah beliau makna hujah yang sebenarnya? Adakah Ustaz Iqbal yakin bahawa para ulama yang menyebut kisah Umar menyoal malaikat dalam kitab-kitab mereka itu, mereka menyebutnya sebagai hujah? Hatta qaul dan amalan sahabat Nabi yang diriwayatkan dengan sanad lengkap pun para ulama berselisih pendapat. Adakah ia menjadi hujah atau tidak?
Ini kan pula kisah picisan dengan sanad Chipsmore, kejap ada, kejap tak ada. 11. Ustaz Iqbal bermudah-mudahan menerima hadis yang tiada sanad dan berkeras jika ada yang menolaknya. Komen Ustaz Iqbal, untuk mengatakan riwayat ini tertolak, Ustaz juga perlu membuktikan dari mana-mana kitab muktabar ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahawa fakta yang diketengahkan oleh Imam At-Tabari ini. Pertama, sekali lagi Al-Muhib tidak meriwayatkan kisah tersebut. Beliau hanya sekadar menyebut atau menukil secara sekunder sahaja. Kedua, Ustaz Iqbal tidak sedar bahawa Muhib At-Tabari sendiri telah memberi isyarat mengenai kebatilan kisah Omar menyoal malaikat dalam kitabnya Ar-Riyad An-Nadirah, rujuk poin 1 dan 2. Ketiga, kisah itu dengan sendirinya tertolak, melihatkan percanggahan lafaznya dengan riwayat-riwayat yang lebih mantap dan masyhur, rujuk poin 6. Keempat, hadis-hadis palsu sentiasa muncul dari zaman ke zaman. Jika ia diriwayatkan dengan sanad, maka kajian pakar diperlukan. Namun jika ia tiba-tiba muncul tanpa asal usul, tanpa sanad dan rujukan primer, bahkan bercanggah pula dengan riwayat-riwayat yang lebih kuat dan masyhur, usahlah ragu-ragu dengan kepalsuannya. Sedangkan hadis yang bersanad dan diriwayatkan pada era tadwin pun boleh kantoi statusnya palsu. Apatah lagi hadis yang sanadnya hilang atau kabur atau tak diketahui dan muncul hanya pada abad-abad terkemudian. Tak perlu jadi sebegitu naif untuk beragama. Dengan sebab itu, amat dikesalkan sikap taklid buta dan naif oleh Ustaz Iqbal yang menulis, UND perlu membawa kalam ulama muktabar yang membantah riwayat Sayyidina Umar menyoal malaikat dan yang menyatakan bahawa ia adalah suatu pendustaan terhadap manaqib Sayyidina Umar. Jika Ustaz Iqbal mempunyai amanah ilmiah, dia perlu menyoal dirinya. Kenapa dia tidak mengenengahkan ulasan Muhib At-Tabari dan mendiamkan diri pula? Yakni, Ustaz Iqbal amat bertoleransi untuk menerima hadis-hadis yang tiada sanad, namun bersikap keras jika ada orang yang menolaknya. Seolah-olah sikap menerima hadis-hadis sebegitu menjadi pegangan jumhur pula. Tiada ahli hadis yang mempunyai sikap sebegini. Ustaz Iqbal perlu membuktikan bahawa menjadi konsensus muhaddisin zaman berzaman untuk menerima sebarang hadis yang tidak bersanad dan muncul di kurun mutakhir. 12. Ustaz Iqbal bertaklid buta dengan nukilan Al-Muhib At-Tabari atas dasar beliau thiqah dibandingkan dengan UND. Fair enough. Tapi adakah seorang Muhib At-Tabari lebih thiqah daripada Abdul Razak As-San'ani, Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Dawud, Al-Ajurri, Al-Baihaqi dan lain-lain? Cuba tanya mana-mana ilmuwan hadis yang anda kenal. Adakah mereka meletakkan kitab Ar-Riyad An-Nadirah setaraf dengan Musannaf Abdul Razak contohnya? Sungguh jauh panggang dari api. Kalau tuan bukan jauhari, manakan dapat mengenal manikam? Dengan thiqahnya, Al-Muhib At-Tabari pun masih tidak menjamin kesahihan dan kemakbulan riwayat-riwayat tersebut. Hatta pelajar beginner pun tahu yang perawi yang thiqah tidak semestinya sunyi dari kesilapan. Ramai perawi thiqah yang mengalami waham dan ikhtilat. Kalau Ustaz Iqbal masih ingatlah masa belajar dulu. Adakah Ustaz Iqbal menyangka rijal kurun ke-7 hijrah seperti Al-Muhib dithiqah dan didaifkan menurut neraca yang sama di era tadwin? Pada kurun-kurun mutaakhir, status thiqah telah menurun kualitinya. Menurut Al-Zahabi, status thiqah di sisi mutaakhirin bermakna seseorang yang sah sama' dan riwayatnya sahaja, meskipun hafalannya buruk dan jahil. Ciri ini mudah dicapai oleh ramai orang hari ini. Ini berbeza sama sekali dengan kualiti thiqah yang difahami oleh a'immah nuqad mutaqaddimin. Nas Imam Al-Zahabi seperti tertera. فَمِنْ هَذَا الْوَقْتِ بَلْ وَقَبْلِهِ صَارَ الْحُفَّاظُ يُطْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ
على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل وترخص في تسميته بالثقة وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله الضابط لما نقل وله فهم ومعرفة بالفن فتوسع المتأخرون. Rujuk Siyar A'lam An-Nubala. Untuk menilai kualiti kerja Al-Muhib At-Tabari dalam Ar-Riyad An-Nadirah, disadangkan Ustaz Iqbal baca muqaddimah tahqiq oleh Dr. Al-Himyari. Membaca biar sampai habis, jangan skip sana sini. 13. Ustaz Iqbal salah faham dan gagal memahami interaksi ulama dengan kisah Omar seperti Al-Qurtubi, Abu Nuaim, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Zakaria Kandahlawi, dan membuat dakwaan berlebihan mengenai mereka. Seterusnya, Ustaz Iqbal cuba menutup hujahan beliau dengan lambakan nama-nama ulama yang beliau rasakan boleh dijadikan sebagai penguat, seraya berkata, ramai para muhaddisin muktabar seperti Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Imam As-Suyuti Al-Hawi Lil-Fatawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Matalib Al-Aliyah, Maulana Zakaria Kandahlawi dalam Hayatus Sahabah yang meriwayatkan hadis Sayyidina Umar menyoal malaikat tanpa sebarang penafian dan penolakan dari mereka. Episod gelojoh dan gagal faham berulang lagi nampaknya. Biar kita kupas satu-satu dan lihat betulkah dakwaan kebabom di atas oleh Ustaz Iqbal. Al-Qurtubi meriwayatkannya dalam At-Tazkirah. Salah. Al-Qurtubi sebenarnya tidak meriwayatkannya sama sekali, melainkan menyebut tanpa sanad. Abu Nuaim meriwayatkannya dalam Hilyah Al-Awliya. Salah. Abu Nuaim tidak meriwayatkan kisah Sayyidina Umar menyoal Munkar Nakir dalam Al-Hilyah. As-Suyuti meriwayatkannya dalam Al-Hawi Lil-Fatawi. Salah. As-Suyuti hanya menukil sebuah hadis Nabi yang bersumberkan syarah Al-Jazuli ke atas risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Guess what? Hadis ini juga dinukil oleh As-Suyuti dan Al-Jazuli tanpa sanad. Bahkan lafaznya juga mempunyai beberapa tambahan yang tidak wujud pada sumber lain. Al-Jazuli dan As-Suyuti masing-masing hidup pada kurun ke-9 Hijrah, jauh meninggalkan Muhib At-Tabari dan Abdul Wahid Al-Maqdisi. Tiada faedah jika digunakan sebagai penguat. Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkannya dalam Al-Matalib Al-Aliyah. Salah. Sebaliknya beliau hanya menyebut dialog Rasulullah dengan Umar tanpa kisah menyoal Munkar Nakir. Bahkan Ibnu Hajar menghukum isnad hadis ini sebagai dhaif jiddan dalam Al-Matalib Al-Aliyah. Zakaria Al-Kandahlawi meriwayatkannya dalam Hayatus Sahabah. Salah. Zakaria Al-Kandahlawi dalam Hayatus Sahabah hanya sekadar menukil daripada kitab Ar-Riyad An-Nadirah dan tidak meriwayatkan kisah tersebut. Para pembaca yang budiman boleh menilai sendiri mengenai dakwaan Ustaz Iqbal dan hakikat sebenarnya. 14. Ustaz Iqbal malas membuat rujukan silang hingga tidak menyedari bahawa kisah tersebut tidak pernah wujud dalam Musnad Umar yang ditulis sekian ramai ulama hadis. Ustaz Iqbal boleh membuat semakan dengan membandingkan kisah Umar menyoal malaikat itu dengan kitab-kitab hadis musnad yang mengumpulkan riwayat-riwayat Sayyidina Umar secara eksklusif seperti yang dikarang oleh sekian ramai muhaddisin mu'tabar, seperti Musnad Umar bin Al-Khattab oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Musnad Umar bin Al-Khattab oleh Ya'qub ibn Shaybah, Musnad Umar ibn Al-Khattab oleh An-Najjad, Musnad Umar ibn Al-Khattab oleh Al-Humaydi dalam musnadnya, Musnad Umar ibn Al-Khattab oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Musnad Umar Al-Khattab oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, Musnad Umar Al-Khattab oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, Musnad Umar ibn Al-Khattab oleh Abu Ya'la Al-Mawsili dalam musnadnya,
Musnad Umar bin Al-Khattab oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam Tahdzib Al-Athar, dan banyak lagi. Kitab-kitab ini mengumpulkan segala riwayat yang mempunyai kaitan dengan Sayyidina Umar dan bertaraf primer. Ia mengandungi riwayat-riwayat yang sahih dan sebaliknya. Kesemuanya tidak mengandungi kisah Umar yang dibincangkan. Jadi, bagaimana sebuah kisah hebat dan sensasi mengenai Rasulullah mengkhabarkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab akan menyoal munkar nakir yang Ustaz Iqbal angkat sebagai hujah, terlepas dari pemerhatian sekalian ramai muhaddisin mu'tabar yang mengkaji hadis-hadis dan riwayat yang berkaitan dengan Sayyidina Umar sendiri. 15. Ustaz Iqbal mempunyai sikap Hatibul Lail dan dinasihatkan agar berguru semula agar kesilapan-kesilapan ini tidak berulang lagi. Sidang Kalam mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan nasihat ikhlas buat akhi Iqbal Zain. Perbaiki kefahaman dalam mustalah dan takhrij. Jangan terlalu gairah menulis jika kefahaman belum mantap. Mulakan kajian tanpa sebarang kesimpulan awal. Sentiasa semak asal-usul tiap nukilan yang dijumpai. Jangan malas untuk melakukan rujukan silang. Terima hakikat bahawa fakta lebih diutamakan berbanding nama. Kesilapan yang sedikit dapat dimaafkan, namun jika berterusan, ia menjadi tuhmahan. Buanglah perangai asal ada dalam kitab yang semakin menjadi-jadi. Penuntut ilmu tidak seharusnya bersikap seperti Hatibul Lail, yakni pencari kayu di malam hari, yang tidak sedar adakah kayu yang dipikulnya atau ular yang berbisa. Hayati sabda Rasulullah yang sahih, seseorang dianggap pendusta bila dia menceritakan segala apa yang didengarinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekian, terima kasih.